وعلينا أن نحسن تربية أولادنا. Kita didiklah anak-anak kita dengan elok. فإن تربيتهم أمانة في أعناقنا. Karena tarbiyah anak-anak ini adalah suatu amanah yang Allah pikulkan ke atas tengkuk kita. نسأل عنها أمام الله يوم القيامة. Kita akan ditanya bagaimana cara kita mendidik anak-anak. والرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Setiap kita adalah seorang yang dipertanggungjawabkan dan kita akan ditanya atas apa yang kita telah dipertanggungjawabkan. وعلينا أن نحسن المعاملة مع الأهل والزوجات. Kita naklah mempunyai muamalah yang baik dengan isteri. فعلى الزوج أن يحسن إلى زوجته. Maka hendaklah suami berbaik-baik dengan isterinya. وعلى الزوجة أن تحسن إلى زوجها وتحسن معاشرته. Dan isteri hendaklah berbaik-baik dengan suami dan elokkan muasyarah dia dengan suami dia. فقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Kata baginda, sebaik-baik kalangan manusia daripada kamu ialah mereka yang baik dengan isterinya, dan sayalah orang yang paling baik dengan isteri-isteri saya. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. Kalaulah boleh manusia melakukan sembah sujud kepada manusia lain, kata baginda, aku akan suruh setiap isteri supaya sujud kepada suami. وعلينا أن نحسن المعاملة مع الجيران. Kita naklah memperelokkan perhubungan kita dengan jiran. فإن الله أوصى بحسن المعاملة مع الجيران. Karena Allah sendiri mengingatkan kita supaya berbaik-baik dengan jiran. وقال عليه الصلاة والسلام لم يزل جبريل يوصني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Maka kata baginda, Jibril terus mengingatkan saya untuk saya berhubung baik dengan jiran, sehingga seolah-olah saya menyangka jiran ini akan menjadi di antara pewaris harta seorang. وعلينا أن نصل أرحامنا فإن بصلتهم صلة لله. Dan kita hubungkan tali persaudaraan di antara kita dalam keluarga kita, kerana ini adalah talian antara kita dengan Allah. ومن وصل رحمه وصله الله. Siapa yang berhubung baik dengan keluarganya, maka Allah berbaik dengan dia. ومن قطع رحمه قطعه الله. Siapa yang memutuskan tali persaudaraan, maka putuslah dia dengan Allah. وفي صلة الأرحام زيادة في الأرزاق. Dalam berhubung baik dalam keluarga adalah satu sebab untuk Allah beri keberkatan rezeki, وبركة في العمر. dan membawa keberkatan pada umur. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. Baginda kata, siapa yang nak supaya Allah luaskan rezekinya dan Allah bagi dia kebaikan, iaitu hendaklah dia menghubungkan persaudaraan dengan keluarganya. وعلينا حسن المعاملة وأن نتحلى بحسن الخلق. Hendaklah kita hiaskan diri kita dengan akhlak yang mulia. فإن الدين المعاملة. Karena agama ni sebenarnya ialah suatu muamalah. ويقول عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. Nabi kata, orang yang paling hampir dengan saya di akhirat kelak ialah mereka yang bagi cantik akhlak. وقد أمرنا الله بأن نحسن إلى كل شيء. Allah suruh kita buat elok pada setiap perkara, حتى إلى الحيوانات. sehingga berbaik, melakukan sesuatu yang elok kepada binatang-binatang. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Seperti mana sabda baginda, Allah telah memfardukan kita untuk melakukan kebaikan pada setiap perkara. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. Maka sampai kepada kalau kita nak sembelih, maka sembelihlah dengan elok. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Kalau perlu kita bunuh, maka bunuhlah dengan elok. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Maka hendaklah kita tajamkan pisau kita dan rehatkan binatang kita dengan sembelihan yang betul. حسن الجوار مع المسلم. Berbaik-baik dengan jiran Muslim, حسن الجوار مع غير المسلم. dan berbaik-baik jiran kita dengan bukan Muslim. فالمسلم الجار الرحم له عليك ثلاثة حقوق. Muslim yang dia adalah jiran dan dia adalah seorang yang punya pertalian keluarga dengan kita, maka 3 hak yang kita perlu lakukan. حق الإسلام. Pertama, hak dia sebagai seorang Islam. وحق الرحم. Yang kedua, hak pertalian keluarga kita. وحق الجوار. Dan yang ketiga ialah hak jiran tetangga kita. وجارك المسلم الذي ليس رحم له عليك حقان. Dan kalau jiran kita seorang Muslim yang tidak ada apa-apa pertalian dengan kita, 2 hak. حق الإسلام.
Pertama ialah hak sebagai seorang Islam, وحق الجوار. dan yang kedua ialah hak kita sebagai jiran. وجارك الكافر له عليك حق الجوار. Adapun jiran kita yang bukan Islam, maka satu hak yang kita kena lakukan, iaitu hak kita sebagai dia adalah jiran kita. فلتحسن معاملته Maka perelokkan muamalah kita dengan jiran. ولتحسن جواره. Maka dengan jiran ni perelokkan muamalah kita. لعل الله أن يهديه بسبب حسن معاملتك له. Mungkin Allah boleh beri dia petunjuk dengan kita punya muamalah yang elok. ويفكر كل واحد منا كيف يدخل هذا الشخص في الإسلام. Setiap orang hendaklah mempunyai buah fikiran bagaimana jirannya yang bukan Islam dapat ditarik masuk Islam. فينبغي أن يكون هذا الهم عند كل واحد منكم. Setiap orang ada kerisauan ini. Macam mana saudara dia, kenalan dia, kawan baik dia yang bukan Islam dapat terpikat dan tertarik akhirnya masuk Islam. حرصا وطمعا على ما وعد الله به. Kita dengan penuh tamak, dengan penuh keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, وإلى ما بشر به رسول الله atas apa yang telah diberikan berita gembira oleh Rasulullah. القائل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Dia yang telah mengatakan bahawa kalaulah dengan sebab kamu seseorang itu mendapat petunjuk dan dapat Islam, dia adalah lebih baik daripada unta merah. والقائل الدال على الخير كفاعله. Dan baginda juga bersabda, orang yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, orang itu bila melakukannya, kita ini akan dapat pahala seperti kita yang melakukan. ونسأل الله أن يقبل منا ومنكم الصيام والقيام. Mudah-mudahan Allah terima kita semua, usaha puasa kita, usaha qiyam kita, وأن يجعل شهر رمضان شاهدا لنا بالخيرات. dan moga-moga Ramadan ini terus menyaksikan kita dengan kebaikan. ولا يجعله شاهدا علينا بالمعاصي والمنكرات. Ramadan tidak menyaksikan kita dengan segala maksiat dan munkarat. ونجعلنا والدينا وجميع المسلمين عتقائه وطلقائه ونقذائه وأجرائه وأمنائه من النار. Dan kita mengharapkan supaya setiap kita, ibu kita, bapa kita, datuk nenek kita adalah di antara mereka yang telah dibebaskan daripada neraka. ونجعلنا من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. Dan kita sentiasa digolongkan dalam golongan mereka yang berpuasa dan melakukan qiyam dengan iman dan ihtisab. وأن يرزقنا ليلة القدر وأجرها وخيرها وثوابها. Dan supaya kita mendapat ganjaran malam Lailatul Qadar, segala pahala yang ada padanya. ونجعلنا من المقبولين ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين. Dan supaya kita menjadi mereka yang diterima, bukan mereka yang ditolak atau mereka yang terus jauh daripada rahmat Allah. ونسأله أن ينظر إلينا بعين رحمته وعين مغفرته وعين جوده. Supaya Allah melihat kita dengan rahmatnya, dengan keampunannya, dengan segala limpah kurnianya. وأن يعتق رقابنا من النار. Supaya kita dibebaskan daripada neraka. وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Supaya kita sentiasa teguh dalam pegangan kita. وأن يجعل آخر قولنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Supaya kalimah la ilaha illallah ini menjadi kalimah akhir kita ketika kita melafazkannya sebelum kita meninggalkan dunia. وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita daripada taman-taman syurga. ولا يجعلنا حفرة من حفر النار. Dan tidaklah kubur kita daripada lembah neraka. وأن يجعلنا من الآمنين الفائزين. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dan kejayaan. المبشرين المطمئنين. Yang dapat berita gembira, yang mendapat ketenangan jiwa. مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bersama mereka yang tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Jadi itulah tuan-tuan apa yang dapat disampaikan oleh Syekh kepada kita pada pagi ini, dalam mana dia mengingatkan kita supaya kita dapat beri perhatian dalam Ramadan yang hanya tinggal dalam 10 hari saja lagi. Jadi sebelum kita berakhir masih ada masa, jadi saya suka membuka ruang kepada tuan-tuan, kalau ada di antara kita yang nak menyoal ataupun nak mengemukakan apa-apa soalan, kita nak ambil kesempatan pagi ini, saya persilakan.
Jadi soalan daripada jemaah kita, kalau kita kata 10 akhir, bagi kita laki-laki dituntut supaya dapat i'tikaf, menghabiskan masa malam dengan beriktikaf di masjid. Apakah i'tikaf ini juga menjadi suatu yang dituntut ke atas isteri-isteri, menyertai suami pergi masjid i'tikaf, isteri juga ada ruang di sana, dia pun dapat i'tikaf. As-soal, nahnu yani sami'na bihadha at-targhib annana alaina an yani nukammil ma baqiya lana min Ramadan bil i'tikaf, wa hadha hal yaqussu bir rijal wan nisa' kayf azwaj, masalan az-zawj yadhhab wa ya'takif, hunaka mahal mustaqil lin nisa', hal yani hunna ya'tina wa ya'takifna kama المرأة يعني يسن لها أن تعتكف كما يسن للرجل. Ibadat i'tikaf ini adalah sunat kepada lelaki dan juga sunat kepada perempuan. ويشترط في اعتكاف المرأة أن يأذن لها زوجها بذلك. Syarat isteri atas keizinan suami, maka boleh dia melakukan i'tikaf. وينبغي ألا يترتب على اعتكافها ضياع منزلها وأولادها. Dan janganlah dengan sebab i'tikaf isteri di masjid, anak-anak di rumah terabai. فإذا كان يترتب عليه ضياع الأولاد وضياع حقوق في المنزل فينبغي لها ألا تعتكف. Kalaulah dia datang i'tikaf, anak-anak di rumah lintang putang, terabai, tak terjaga, maka seeloknya dia tak perlu datang i'tikaf, bahkan berikan perhatian kepada anak-anak di rumah. وألا يترتب على اعتكافها خلوة يعني اختلاط رجال ونساء. Dan supaya tidak ada suatu yang bercampur laki-laki perempuan. Kalau berasingan tak ada masalah. وأن تأمن الفتنة على نفسها. Dan dia sendiri juga adalah seorang yang boleh melindung fitnah daripada orang lain. ولا تخرج إلى المصلى بثياب الزينة. Jangan dia datang ke masjid dengan perhiasan diri. Nah, ada. Jadi kalau dia dapat jaga apa yang disebut tadi, maka perempuan juga mendapat kedudukan sunat untuk melakukan i'tikaf di masjid.